Hai, apa khabar semua? Selamat bertemu kembali dalam kelas biologi KSSM tingkatan 4. Apa pula yang kita nak belajar pada hari ini? Kita masih lagi dalam bab 12, koordinasi dan gerak balas dalam manusia. Dan topik yang kita akan fokus pada hari ini ialah 12.3 neuron dan sinaps. Kita lihat dulu objektif pembelajaran untuk hari ini. Pada akhir pembelajaran nanti, cikgu harap pelajar dapat melukis dan melabel struktur neuron deria dan neuron motor yang mempunyai dendrit, akson, badan sel, salut myelin dan nodus ranvier. Yang kedua, dapat mencerakinkan fungsi setiap jenis neuron dalam penghantaran impuls. Yang ketiga, dapat menjelaskan struktur sinaps dan fungsinya. Dan yang terakhir, dapat menerangkan penghantaran impuls merentasi sinaps. Cikgu pasti semua sedia maklum bahawa terdapat 3 jenis sel saraf ataupun neuron, iaitu neuron deria, neuron motor dan neuron geganti. Lihat gambar yang ditunjukkan, ini merupakan neuron motor. Kita akan gunakan contoh neuron motor untuk mengenal pasti struktur-struktur yang hadir dan fungsinya. Kita mulakan dulu dengan dendrit. Dendrit merupakan cabang pendek daripada badan sel, di mana fungsinya adalah untuk menerima impuls saraf dari neuron lain ataupun persekitaran luar dan akhirnya menghantarkannya ke arah badan sel. Dalam erti kata yang mudah, dendrit akan menghantar impuls saraf ke arah badan sel. Jadi apa pula fungsi badan sel? Kita dapat kenal pasti struktur badan sel berdasarkan kehadiran nukleus di tengah-tengahnya. Badan sel akan menerima impuls saraf yang diterima daripada unjuran dendrit dan mengintegrasikan isyarat tersebut. Selain itu, badan sel juga berperanan untuk mengkoordinasi aktiviti metabolisme sel saraf. Seterusnya, impuls saraf akan keluar melalui struktur yang dikenali sebagai akson. Akson merupakan cabang panjang yang berasal daripada badan sel, di mana ianya akan membawa keluar impuls saraf ke neuron lain ataupun ke efektor. Ingat ya, dendrit membawa masuk impuls saraf ke arah badan sel, manakala akson akan membawa keluar impuls saraf dari badan sel. Kalau anda perhatikan pada struktur akson, kita dapati cabang panjang ini disaluti dengan membran tertentu yang dikenali sebagai salut myelin. Jadi kenapa akson perlu disaluti dengan salut myelin? Salut myelin penting untuk melindungi neuron daripada kecederaan. Kedua, ianya berfungsi sebagai penebat impuls elektrik. Dan yang ketiga, ianya membekalkan nutrien kepada akson. Tetapi, kalau anda perhatikan pada salut myelin, ianya tidak menyaluti keseluruhan akson. Sebaliknya, terdapat ruangan-ruangan pada sela tetap di sepanjang akson, di mana bahagian celahan ini yang tidak disaluti dengan salut myelin dikenali sebagai nodus ranvier. Jadi, kenapa ada nodus ranvier di sepanjang akson? Nodus ranvier membantu untuk mempercepatkan pengaliran impuls saraf. Bagaimana? Ianya membolehkan impuls saraf melompat dari satu nodus ke nodus berikutnya. Jadi lihat, pergerakannya secara melompat ini dari satu nodus ke nodus yang berikutnya
inilah yang mempercepatkan pengaliran impuls saraf. Akhir sekali, apabila impuls saraf sampai ke hujung akson, terdapat pembengkakan yang dikenali sebagai bonggol sinaps, di mana bonggol sinaps akan menghantar isyarat ke sel otot, sel kelenjar ataupun ke dendrit neuron yang lain. Sekarang kita akan lihat struktur ketiga-tiga neuron, iaitu neuron motor, neuron deria dan neuron geganti. Daripada gambar yang ditunjukkan, kita tahu ketiga-tiganya mempunyai bentuk yang berbeza. Tapi adakah itu bermaksud ketiga-tiga neuron ini juga mempunyai struktur-struktur yang berbeza berbanding neuron motor yang kita dah belajar tadi? Untuk pengetahuan semua, anak panah ini menunjukkan arah pergerakan impuls. Sekarang, kita lihat dulu untuk neuron motor. Kita tahu di hujungnya terdapat unjuran halus yang dikenali sebagai dendrit. Dendrit akan menerima impuls dan seterusnya akan menghantarnya ke badan sel. Badan sel akan mengintegrasikan isyarat yang diterima dan seterusnya impuls saraf akan keluar melalui cabang yang panjang yang dikenali sebagai akson. Lihat, di sepanjang akson ianya disaluti dengan membran salut myelin dan di hujungnya pula terdapat bonggol sinaps. Lihat pula untuk neuron deria. Ingat ya, walaupun neuron deria dan neuron geganti bentuknya adalah berbeza dengan neuron motor, tetapi kedua-dua neuron ini juga mempunyai struktur yang sama. Lihat pada hujung neuron deria, terdapat juga unjuran halus yang dikenali sebagai dendrit. Dendrit akan menerima impuls dan seterusnya menghantarnya ke badan sel. Badan sel akan mengintegrasikan maklumat ini dan seterusnya impuls saraf akan keluar melalui akson. Akson juga disaluti dengan membran salut myelin dan di hujungnya juga terdapat pembengkakan iaitu bonggol sinaps. Lihat pula untuk neuron geganti, juga terdapat dendrit yang akan menerima impuls saraf dan seterusnya menghantarnya ke badan sel. Impuls saraf seterusnya akan keluar melalui akson dan akhirnya akan tiba di hujungnya iaitu bonggol sinaps. Cuma perbezaannya di sini ialah akson bagi neuron geganti tidak disaluti dengan membran salut myelin. Dan lihat juga pada kedudukan badan sel neuron deria. Badan sel neuron deria terletak di tepi selnya, manakala badan sel bagi neuron motor terletak di hujung. Jadi di mana kita boleh jumpa ketiga-tiga neuron ini? Lihat, ini merupakan keratan rentas saraf tunjang, di mana terdapat akar dorsal dan akar ventral. Neuron deria boleh dijumpai dalam akar dorsal, manakala neuron geganti boleh dijumpai dalam sistem saraf pusat, iaitu saraf tunjang dan otak, manakala neuron motor terdapat dalam akar ventral. Lihat pula kedudukan badan sel bagi setiap neuron ini. Badan sel bagi neuron deria terletak dalam ganglion akar dorsal. Sebab kita tahu badan sel neuron deria terletak di tepi. Sebab itulah ganglion akar dorsal besar sedikit untuk menempatkan badan sel. Badan sel bagi neuron geganti dan neuron motor pula terdapat pada jirim kelabu. Lihat pula kepada pergerakan arah impuls saraf, iaitu bermula dengan neuron deria. Impuls saraf seterusnya dipindahkan ke neuron geganti
dan akhirnya neuron motor. Perhatikan juga gambar di bawah. Ini merupakan laluan impuls saraf. Bermula dengan reseptor, neuron deria, neuron geganti, neuron motor dan akhirnya efektor. Jadi, apakah fungsi ketiga-tiga neuron ini? Neuron deria akan membawa impuls saraf dari reseptor ke sistem saraf pusat. Kita tahu sistem saraf pusat mengandungi neuron geganti. Maka impuls saraf ini dipindahkan dari neuron deria ke neuron geganti. Apa pula fungsi neuron geganti? Neuron ini akan menghantar impuls saraf dari neuron deria ke sistem saraf pusat dan dari sistem saraf pusat ke neuron motor. Dalam erti kata yang lain, neuron geganti memindahkan impuls saraf dari neuron deria ke neuron motor. Apa pula fungsi neuron motor? Neuron motor akan menerima impuls saraf dari neuron geganti dan akhirnya menghantarnya ke efektor. Maka efektor bolehlah melakukan gerak balas yang bersesuaian. Walaupun anda perhatikan pada gambar ini dan ianya seolah-olah ketiga-tiga neuron ini bersentuhan dan bersambungan dengan satu sama lain. Tapi ingat ya, di antara setiap neuron, iaitu di antara neuron deria dan neuron geganti dan juga di antara neuron geganti dengan neuron motor, terdapat ruangan kecil. Dan ruangan dan celahan kecil inilah yang dikenali sebagai sinaps. Cikgu pasti semua sedia maklum bahawa maklumat yang dihantar di sepanjang neuron adalah dalam bentuk impuls saraf. Jadi apa itu impuls saraf? Impuls saraf merujuk kepada isyarat elektrik. Dan isyarat elektrik ini merupakan gelombang cas positif. Isyarat elektrik inilah yang akan dialirkan di sepanjang akson sehinggalah ianya sampai ke bonggol sinaps. Tapi ingat ya, cikgu dah ajar sebelum ini, neuron tidak bersambungan antara satu sama lain. Di antara kedua-dua neuron, sama ada neuron deria dengan neuron geganti ataupun antara neuron geganti dengan neuron motor, terdapat celah sempit yang dikenali sebagai sinaps. Jadi bagaimana maklumat iaitu isyarat elektrik yang sampai ke bonggol sinaps dapat dipindahkan merentasi sinaps ke neuron berikutnya? Adakah pengaliran maklumat juga masih dalam bentuk isyarat elektrik? Tidak ya. Pengaliran maklumat merentasi sinaps adalah dalam bentuk isyarat kimia. Bermaksud isyarat elektrik perlu ditukarkan ke isyarat kimia dan seterusnya kembali ke isyarat elektrik. Bagaimana proses ini berlaku? Impuls elektrik sampai ke bonggol sinaps. Dan apabila impuls elektrik ini sampai ke bonggol sinaps, ini akan merangsang vesikel sinaps untuk membebaskan neurotransmitter ke dalam sinaps. Lihat ya, di bonggol sinaps terdapat banyak vesikel yang mengandungi bahan kimia yang dikenali sebagai neurotransmitter. Contoh neurotransmitter ialah asetylkolina, noradrenalina, dopamina dan serotonin. Jadi apabila impuls elektrik ini sampai di bonggol sinaps, vesikel ini akan membebaskan neurotransmitter ke ruang sinaps. Maka neurotransmitter ini akan meresap melalui sinaps dan akhirnya bergabung dengan protein reseptor yang terdapat pada dendrit neuron penerima. Apabila neurotransmitter ini bergabung dengan reseptor, maka tercetuslah
impuls yang seterusnya dan dapat dipancarkan terus melalui neuron ini. Proses pemancaran impuls melalui sinaps adalah lambat kerana proses ini berlaku secara kimia. Dan kalau anda perhatikan pada gambar yang tunjukkan, arah pergerakan impuls saraf adalah dalam satu arah sahaja. Kita dapati di bonggol sinaps terdapat banyak organel mitokondrion. Kenapa terdapat banyak organel mitokondrion? Ini adalah kerana mitokondrion perlu menjana tenaga yang banyak yang diperlukan untuk penghantaran impuls saraf. Maka pergerakan impuls adalah dari akson dalam bentuk isyarat elektrik diubah ke isyarat kimia dalam celah sinaps dan akhirnya ditukarkan semula ke isyarat elektrik.